Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua ibu dan bapa kami ya Allah, dosa-dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, dosa-dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami muslimin muslimat juga mukminin mukminat ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami mendalami ilmu-Mu ya Allah pada pagi ini. Kurniakanlah kefahaman, kurniakanlah ketenangan, kurniakanlah kekuatan kepada kami dalam mengamalkan ilmu yang akan kami pelajari ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam program atau kuliah muslimat yang mudah-mudahan segala usaha ibu-ibu akak-akak untuk ke sini diberkati juga dirahmati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar akak-akak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian? Dah makan ke? Dah minum ke? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ibu-ibu, pagi ini saya nak berkongsi dengan ibu-ibu dan akak-akak tentang satu topik, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya yang bercakap kerana telinga yang mendengar lagi dekat dengan mulut yang bercakap, dan juga ibu-ibu yang datang mengaji. Apa yang baik kita amalkan, yang tak baik kita tinggalkan, iaitu berkaitan golongan atau kumpulan yang didoakan oleh para malaikat. Golongan atau kumpulan yang didoakan oleh para malaikat. Dalam hidup kita ni ibu-ibu, kita selalu ingin didoakan oleh manusia, betul ke tidak? Kadang-kadang kita jumpa ustaz nak pulang ke rumah, usai kuliah, kita tanya, ustaz boleh tak doakan ke makcik? Doa apa tu makcik? Suami makcik baru meninggal dunia. Oh, doa untuk dia ke? Bukan, untuk makcik dapat suami baru. Oh, boleh. Jadi kita hari ini suka berjumpa dengan manusia yang baik, ustaz, kawan kita yang solehah. Kita suka meminta doa kepada mereka, mendoakan kita. Sepatutnya bila kita jumpa orang yang baik, minta doa. Ramai orang minta selfie. Dia kejar ustaz, berlari makcik tu, termengah-mengah. Kenapa makcik termengah-mengah? Makcik kejar ustaz, sebaik dapat. Kenapa? Nak minta doa? Bukan, nak minta selfie. Kan? Tak boleh ke? Boleh. Tapi itu yang kedua. Yang pertama, minta doa dulu. Jumpa dengan Habib,
jumpa dengan syekh-syekh, tok-tok guru, minta doa dulu. Syekh, kiai, haji, doakan saya. Kemudian nak minta selfie yang kedua, boleh. Kerana doa manusia yang dekat dengan Allah, doanya mustajab. Sebab itu kita tengok ramai orang jumpa dengan ulama-ulama besar berebut nak minta doa. Sebab kita tahu keberkatan yang ada pada orang soleh ni beza dengan keberkatan yang ada pada kita. Kalau kita mengaji, mereka amali. Kalau kita menghafal, mereka fahami. Contoh, ramai orang hafal Quran, makcik ingat Yasin 83 ayat. Ingat sahaja, faham kadang-kadang tidak. Tapi ulama' dia bukan ingat, dia faham, dia amal dalam kehidupan. Bermakna keberkatan beza jauh daripada kita. Jadi kita selalu minta doa dengan manusia. Cuma manusia ni, biasalah ibu-ibu, bila sebut manusia, kadang-kadang ada kesilapan juga. Kita bukan Nabi maksum. Baik macam mana pun dia, tok imam ke, ustaz ke, tetap ada kesilapan kerana manusia. Tetapi kita nak doa satu makhluk yang tidak pernah buat dosa, iaitu para malaikat. Ustaz tahu mana para malaikat tak buat dosa? Allah berfirman dalam Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak melakukan dosa, bahkan taat semuanya kepada Allah. Jadi pada pagi ini kita nak tahu apakah cara atau amalan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan doa daripada malaikat. Yang pertama, kita kena menjadi orang yang mengajar kebaikan kepada manusia yang lain. Selalu ajak orang buat baik, selalu tunjuk benda baik kepada orang. Berdasarkan dalam satu hadis, Nabi bersabda, hadis riwayat Tirmizi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardiyina hatta namlata fi juhriha wa hatta al huta la yusalluna ala mualliman nas al khair. Faham ke ibu-ibu? Hebat ibu-ibu, tak terjemah lagi dah mengangguk dah. Masjid lain lepas terjemah baru mengangguk jemaahnya. Sini tak terjemah lagi dah mengangguk dah. Oh, macam faham je. Maksudnya kata Nabi, sesungguhnya Allah satu, para malaikat dua, penduduk langit serta penduduk bumi tiga dan empat, termasuklah semut dalam batu serta ikan dalam laut, mendoakan mereka yang mengajarkan manusia kebaikan. Tengok ada berapa kumpulan dekat situ yang doa kepada kita. Malaikat, penduduk bumi, penduduk langit, semut dalam batu, ikan dalam laut, semua kata Nabi doa kepada kita kalau buat satu kerja mengajar kebaikan. Tapi makcik bukan ustaz. Ustaz tak apalah pandai agama, boleh mengajar orang tunjuk benda baik. Makcik tak reti. Takkan makcik tak reti ceramah? Tak reti ustaz. Tapi kalau membawang insya-Allah makcik pandai. Makcik ni ketua membawang di sini. Admin tu makcik lah. Jadi kita hari ni tunjukkan kebaikan. Apa yang kita tahu. Takkan tak ada yang kita tahu, mesti ada yang kita tahu. Ada orang dia pandai apa? Makcik pandai masak ustaz. Kalau ceramah memang makcik tak reti lah. Tapi kalau masak, makcik pandai. Makcik kadang-kadang kalau masak ustaz, pejam mata je, tengok-tengok masak dah. Hebat benar makcik. Makcik guna apa? Air fryer. Oh patutlah pejam mata, air fryer dia guna. Jadi kita hari ni pandai masak, ajak orang yang tak pandai masak. Ni
Ke sini kamu. Mak dengar cerita kamu kahwin, tak pernah masak ke suami kamu. Malu ke suami? Kamu tu anak mak. Sini mak ajak masak. Kamu nak belajar apa? Maggi goreng. Asyik Maggi je kamu ni. Ajar kepada dia. Supaya bila dia tahu, dia masak ke suami, suami suka, kita dapat pahala. Ada orang pandai apa? Masak pun tak reti, ceramah tak pandai. Tapi makcik pandai menulis. Ustaz tengok tulisan makcik cantik ke tidak? Weh, cantik makcik. Kenapa cantik? Guna komputer. Jadi kita hari ni ada orang dia pandai menulis. Bila dia menulis, orang baca, orang suka. Dia tulis tentang golongan-golongan yang didoakan malaikat. Orang baca, Allah, seronoklah tulisan dia. Siapa dia ni? Tengok-tengok Kak Naf, Jemaah Masjid Al-Mukhlisin. Dia pun sebar. Bila sebar, orang baca, orang amal, orang tu dapat pahala. Kita yang menulis sambil baring semalam pun dapat pahala. Sebab itu saya suka berceramah dengan ibu-ibu jemaah perempuan, sebab akan ada catatan. Kadang-kadang kalau jemaah lelaki suami kita ni semua Imam Syafi'i, tak bawa buku. Haji Din tak bawa buku ke? Dengar pun dah ingat. Itu yang keluar lupa balik tanya ustaz. Tapi orang lelaki suami takut ada yang menengok, dia marah ke saya pula. Nak puji orang suami walaupun tak bawa buku, tapi dia cerdik. Buat apa nak catat ustaz? Benda dah ada live, tengok balik je lah. Orang perempuan kadang-kadang minggu ni buku lain, minggu depan buku lain. Bila tanya banyak ke catatannya makcik? Bukan banyak, hilang buku semalam. Itu yang bawa buku lain tu. Orang lelaki bijak, tak payah ustaz, catat-catat hilang juga. Demo ni catat je lebih, esok buku baru. Tengok kami, dengar. Kalau lupa, dengar balik. Jadi masing-masing ada kelebihan. Itulah perbezaan perempuan juga lelaki. Jadi menulis, kata Buya Hamka, kalau kamu nak dikenali dunia, ibu-ibu nak famous. Ada orang suka famous. Saya ustaz kalau boleh nak famous lah ustaz. Pergi mana-mana orang ajak bergambar. Asyik saya je ambil gambar orang, biar orang pula ajak saya bergambar. Hey, ini Kak Naf Masjid Mukhlisin je. Tahu mana? Tengok dekat TikTok. Jadi orang ajak kita bergambar, mestilah kita suka macam artis. Bagaimana? Menulis. Bila banyak menulis agama, contohnya, kita akan dikenali dunia. Ustaz tahu mana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nawawi duduk tak zaman kita? Tak duduk. Tapi bila saya tanya akak, kenal ke Imam Nawawi? Takkan tak kenal ustaz. Mestilah kenal. Kenal melalui apa? Kitabnya Arba'in Imam Nawawi, hadis 40. Kita tanya, ni Kak Leha kenal ke Imam Ghazali? Ai kenal, takkan tak kenal. Kenal melalui apa? Facebook? Bukan. Daripada kitabnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Jadi bila kita banyak menulis, maka akan dikenali dunia. Macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Fakhr Razi. Apa sebab? Menulis. Jadi akak-akak menulislah. Pagi ni saya nak kongsikan beberapa perkara atau amalan yang didoakan malaikat. Tulis, lepas tu sebar. Jangan disimpan dalam gerak. Ini dah ditulis, disimpan. Jangan. Kita sekarang dah ada kecanggihan, tulis semula di Facebook dan kita sebarkan, baru dapat pahala. Ada orang menulis pun tak reti, bercakap apatah lagi. Tapi ustaz, dia kalau bab menyanyi nombor satu. Saya kalau menyanyi, makcik, ibu-ibu saya tak pandai. Sebab ibu-ibu kalau menyanyi, berzikir, orang dengar rasa tenang. Saya kalau menyanyi, orang dengar rasa nak tendang. Baik bercakap sajalah. Jadi ibu-ibu kadang-kadang saya tengok ada yang marhaban zikir. Kita datang awal duduk tepi tiang, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sedap suara. Maka banyakkan bernyanyi. Bila member kita dengar, bila kamu nyanyi teringat mati. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri,
apa mungkin pahala diberi. Member kita dengar, Allah sedap suara kamu kat leha, teringat mati, lupa suami. Apa sebab? Kita nyanyi, dia dengar, ingat mati. Ada orang suara sedap, dia nyanyi, anak dia dengar, terus solat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Suami dia pun jeling, pilih aku lah tu. Jadi bila orang dengar, orang rasa nak solat, orang dengar, orang rasa nak taubat, kita dapat pahala. Jadi yang pertama, selalu mengajak orang kepada kebaikan. Apa jua kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah, maka besar pahalanya, iaitu didoakan malaikat, semut dalam batu, ikan dalam laut. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat turut mendoakan mereka yang duduk menunggu menunaikan solat berjemaah. Ada ibu yang tak ada apa-apa komitmen, cucu pun tak ada di rumah, suami pun dah tak kerja pencen, boleh bersama-sama ke surau masjid solat berjemaah, maka datang sedikit awal menunggu masuknya waktu solat. Sebab orang yang menunggu masuknya waktu solat didoakan malaikat. Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisih alladhi shalla fihi. Dan para malaikat itu mendoakan mereka yang kekal di tempat duduk solatnya, iaitu menunggu solat seterusnya. Jadi contoh, kita nanti nak datang solat maghrib berjemaah, lepas tu nak dengar kuliah. Maghrib sekarang 7.30 lebih kurang. Datang awal, paling kurang pukul 7. Jangan awal sangat, ini pukul 5.30 dah terpacak depan masjid, awal penuh. Agak-agak lah, pukul 7.30, jam 7 duduk masjid iktikaf. Okey lah. Sebab apa? Disuruh menunggu masuknya waktu solat supaya kita tenang. Bila tenang, insya-Allah khusyuk. Tapi kalau kita nak cepat, kalut, itu yang tak tenang. Bila tak tenang, payah nak khusyuk. Jadi kalau kita tak ada apa-apa urusan, khabar ke suami kita, bang, jom kita pergi awal sikit, maghrib 7.30. Kita pergi awal pukul 7. Kamu bukan selalu tengok drama ke? Drama TV3. Suamiku cik sotong, isteriku cik gaut, anakku cik udang. Abang, saya tak tengok hari ni. Ui, bagus kamu ya, tapi saya rekod. Rupanya dia rekod siap-siap. Jadi pergi awal jam 7, ambil uduk siap-siap, nak buang-buang siap-siap, 7 suku, duduk dalam masjid, tenang dan niat iktikaf. Bila duduk iktikaf, besar pahalanya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sebab itu rumah Allah ini satu kelebihan kepada orang yang selalu datang awal dan iktikaf di rumahnya, besar pahalanya. Kerana duduk sahaja dapat pahala. Mana ada tempat duduk termenung dapat pahala melainkan masjid. Agak-agak pergi mana? Tesco, duduk lama, sejam shopping, tak boleh iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadza Giant wa Tesco lillahi ta'ala. Tak boleh. Kamu buat apa termenung tu lihat? Iktikaf. Kat mana? Tesco. Mana boleh? Belajar mana kamu ni? Tak boleh, masjid saja. Macam pagi ni kita duduk lama, iktikaf ibu-ibu. Sambil kita dapat pahala mendengar baik, menengok benda baik, menulis benda baik, ada juga pahala tambahan, duduk iktikaf. Tapi kalau kita duduk kemudian
berzikir lagi bertambah pahalanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, az-zikru yang qasimu ila qismain. Zikir ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah. Macam mana Ustaz? Macam biasa yang kita buat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir guna lidah. Yang kedua kata Imam Nawawi, az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Bagaimana? Apabila kita melihat suatu keindahan ciptaan Tuhan, kita membenarkan dalam hati. Tengok laut yang indah, tengok gunung yang gagah, kita pun sebut dalam hati, kalau gunung dah gagah macam ni, apatah lagi Tuhan yang menciptakan kita, iaitu Allah. Sepatutnya kita kadang-kadang balik umrah, singgah di Dubai transit, menengok Burj Khalifah, sepatutnya sebutlah subhanallah. Ini tidak, oh my god Ustaz, tingginya Burj Khalifah. Itu baru balik umrah tu. Sepatutnya tukar, subhanallah Ustaz, tingginya Burj Khalifah, barulah dapat pahala. Sebab itu agama Islam ini agama yang dah sempurna. Semua diajar kepada kita dari sudut percakapan, perbuatan. Kalau dengar tentang malapetaka, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dapat nikmat, alhamdulillah. Tengok kebesaran Allah, subhanallah. Jadi itu yang diajarkan kepada kita, supaya kita bila bercakap berpahala. Jadi lepas ni kalau kita duduk menunggu waktu solat, tak tahu nak baca zikir apa, paling kurang sebut bismillah, tak apalah. Baca bismillah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Barang siapa yang tidak memulakan sesuatu perkara dengan memuji Allah ataupun baca bismillah, fahuwa aqta', kata Nabi, maka terputus. Terputus maknanya apa Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab jilid pertama halaman 73, iaitu kurangnya keberkatan dalam melakukan perbuatan. Kalau kita bekerja, ibu-ibu kalau contoh ada yang bekerja atau berniaga, tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Bila kurang berkat, yang sikit tak mencukupi, yang banyak tidak berkongsi. Kata ulama, berkat ada dua tanda. Yang pertama, iza halat fi qalil kasarathu, wa iza halat fi kasir nafa'ah. Dua tanda berkat. Kalau sikit mencukupi, kalau banyak berkongsi. Nak tengok anak kita, kau ni kerja berkat ke tidak? Tengok dua perkara. Kalau gajinya sikit cukup. Anak saya Ustaz kerja Pak Gad di sekolah, gaji 1,500. Tapi saya dengar cerita yang belanja guru besar sekolahnya dia. Guru besar gaji 9,000, dia Pak Gad 1,500. Tapi dialah yang belanja orang di sekolah selalunya. Apa sebab? Walaupun sikit mencukupi. Dan ada orang gajinya besar 8,000, banyak berkongsi, berkat. Ibu-ibu berniaga hari ni, walaupun untung tak banyak, cukup nak beli beras, nak beli timun, nak beli toge, berkat. Bila banyak berkongsi pula dengan jemaah, dibagi kuih, dibagi karipap, berkat. Jadi kita hari ni nak mulakan sesuatu, datang kuliah contohnya, berapa ramai orang yang keluar rumah tadi baca bismillah, kesebut nama yang lain. Sepatutnya sebut bismillah. Kerana bila kita baca bismillah, kata Nabi SAW, wa aghliq babaka wazkurismallah, tutuplah pintu rumah kamu pada waktu malam dan sebutlah nama Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ni ulama kata menunjukkan kepada kita, bila nak buat suatu perkara yang kecil, contoh macam tutup pintu rumah pun Nabi suruh baca bismillah. Nak tutup pintu rumah, bismillahirrahmanirrahim.
Apatah lagi benda yang besar, nak datang mengaji, nak pergi umrah, nak pergi Madinah, Mekah, lagilah kena baca bismillah. Dan antara zikir yang diajarkan kepada kita oleh Nabi, zikir yang selalu atau doa yang selalu diajarkan kepada kita, Nabi bersabda, man qala bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim salasa marratin. Nabi suruh baca zikir ni 3 kali usai subuh, 3 kali usai asar. Barang siapa yang membacanya dijauhkan daripada malapetaka yang tiba-tiba. Malapetaka ni ada yang kita sangka. Contoh, tengok berita, kita pesan ke anak kita, ni Wan, mak salam tengok berita, kamu kalau nak pergi kerja jangan ikut highway NKVE, kamu ikut highway dash. Contoh. Kenapa mak? Mak semalam tengok berita ada gajah mati kat situ, takut kamu terlanggar mati pula kamu. Jadi anak kita pun ikut dash. Jadi kalau yang kita sangka tak apa, yang kita takut tiba-tiba ikut dash pun anak kita kemalangan juga. Maka hari ini nak dijauhkan daripada malapetaka yang tiba-tiba tak sangka. Bagaimana? Baca doa tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca. Ibu-ibu nanti menunggu suami nak ambil balik ke rumah, orang lain semua dah diambil suami, kita seorang tak diambil lagi. Baca doa ni. Tapi baca slow-slow dalam hati pun tak apa, jangan dibaca kuat-kuat. Takut orang ingat, sian makcik tu cantik tapi gila, cakap seorang-seorang. Padahal kita tak gila, kita tengah zikir bismillahilladzi, tapi sebab orang tengok, sian makcik duduk bawah pokok cakap seorang-seorang. Nak ke mana makcik tu? Kita tak gila. Jadi nak elak fitnah, ibu-ibu nanti tunggu suami datang ambil, dalam hati pun tak apa, supaya dijauhkan daripada malapetaka yang tiba-tiba. Baik. Jadi orang yang kata Nabi SAW menunggunya masuk waktu solat akan didoakan oleh para malaikat. Nabi juga sebut dalam satu hadis yang lain, orang yang selalu mengimarahkan rumah Allah, datang kuliah, datang solat jemaah, selalu baca tilawah, ini orang kata Nabi hero dunia. Kalau kita panggil hero Malaya. Kalau ibu-ibu selalu datang ke masjid, mengimarahkan program masjid, ada kuliah subuh datang, ada kuliah maghrib pergi, ada kuliah muslimat hadir, semua program dia ikuti, mengimarahkan masjid, maka ini kata Nabi hero Malaya. Kalau perempuan panggil apa? Heroin dunia. Nabi sebut dalam satu hadis qudsi riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik, inni la'ahum bi ahlil ardi azaban. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berkata, ini hadis qudsi, sesungguhnya aku berkehendak untuk mengazab penduduk bumi. Setiap hari Allah menengok kepada kita ni dengan perangai masing-masing banyak maksiat, Allah ingin mengazab kita, kata Nabi. Tetapi faiza nazartu ila umari buyuti saraftu azabi anhum. Namun apabila kata Allah, aku melihat kepada golongan yang mengimarahkan rumah-rumahku, selalu menghidupkan masjid, buat program kuliah muslimat, buat program solat jemaah contohnya, maka aku mengalihkan azab tersebut dari mereka. Allah tak turunkan azab. Sepatutnya kita kena puji member-member kita yang datang. Dengar tu nak, sebab kau datang tak turun azab. Tempat lain banjir teruk dah, tempat kita tak kena banjir. Kau perasan ke tidak? Betul. Kenapa tak kena banjir? Sebab duduk dalam masjid, mengimarahkan rumah Allah. Nanti kau datang lagi, barulah Allah suka. Dan kita kalau menengok orang muda datang ke masjid, puji dia, dek bagus kau datang.
Makcik tengok orang lain muda-muda umur kau begini tak datang masjid, pergi tempat lain. Kau datang nak dengar kuliah ke dik? Tak, dia nak tumpang tandas kejap buang air. Mana kata datanglah juga. Yang penting mengimarahkan. Sebab bila kita imarahkan masjid, setiap kali ada orang yang mengimarahkannya, Allah tahan azab untuk diturunkan ke muka bumi. Jadi jom ibu-ibu kita jadi golongan yang bukan hanya datang kuliah, ada masa datang solat jemaah kalau tiada komitmen dan sebagainya, supaya kita menjadi golongan yang didoakan malaikat. Baik. Seterusnya yang ketiga, antara kumpulan yang didoakan malaikat adalah mereka yang solat di saf yang pertama. Ibu-ibu, bila kita datang awal, kita kena berebut duduk saf pertama. Kerana dalam bab akhirat memang dituntut oleh agama rebut. Kalau nampak kosong saf pertama, cepat ke depan. Bab agama, bab dunia tak apa. Ini tidak terbalik. Bab dunia dikejar, bab akhirat dipersila. Ni Kak Tun, kamu ke depan lah, penuhkan saf pertama. Kamulah lihat, kamu banyak dosa, aku tak apa, aku AJK, tak banyak dosa, kamu ke depan. Jadi kita pula yang menyilakan orang. Sepatutnya kita lah ke depan. Tengok orang tak nak, kita berebut lantak ke koma dah. Yang penting teman nak dapat pahala, pergi ke depan. Sebab orang yang duduk di saf hadapan, Nabi bersabda, hadis riwayat Abu Daud, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan ke atas mereka yang solat di saf pertama. Jadi datang awal, duduk tenang. Bila dah nak solat, berebut duduk saf pertama. Sebab itu kita hari ini, kalau nak menjadi golongan VVIP dalam syurga, jadi golongan Al-Abrar. Al-Abrar ni cirinya dalam Quran Allah sebut falyatanafasil mutanafisun, iaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Hari ini orang buat baik ramai tak? Ramai. Yang solat ramai. Tapi yang segera bila dengar azan datang solat tak ramai. Yang sedekah ramai ke tidak? Ramai. Tapi yang segera sedekah tak ramai. Lalu tabung dipejam mata. Bila berlalu tabung, celik semula. Apa sebab? Kerana duk fikir nak sedekah ke tak nak, nak sedekah ke tak nak. Tapi orang yang Al-Abrar segera sedekah, segera solat jemaah, segera tilawah. Jadi kita hari ni kena begitu. Dengar orang iqamat, berebut duduk saf pertama, supaya didoakan oleh para malaikat. Yang seterusnya, yang keempat, mereka yang berselawat ke atas Rasulullah akan mendapat doa daripada para malaikat. Nabi bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, ma min muslimin yusalli alayya, tidak ada seorang muslim yang berselawat ke atasku, illa sallat alaihil malaikatu ma salla alayya, melainkan para malaikat akan mendoakan ke atas mereka. Orang yang banyak selawat, maka banyaklah doa dari malaikat. Jadi kalau ibu-ibu nak pagi, petang, siang, malam didoakan malaikat, satu makhluk yang tak ada dosa dikabulkan oleh Allah, pagi, petang, siang, malam lah kena banyak selawat. Cuma selawat ni banyak, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang menyebabkan kita tak berselawat, ambil yang pendek. Ini kadang-kadang kawan kita termenung setengah jam. Kita tanya, kenapa nak termenung panjang? Aku nak selawat. Selawat sajalah. Tapi tak ingat. Lah, kan ada yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu yang paling pendek.
Tapi makcik pernah dengar Ustaz orang sebut atau tambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke tidak? Boleh. Tidak bid'ah ke Ustaz? Apa pula bid'ah? Nabi sendiri yang declare, mengakui yang Nabi adalah penghulu segala manusia. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu segala anak cucu cicit Nabi Adam. Kalau Nabi declare sendiri, apatah lagi kita, bolehlah. Jadi kalau nak tambah Allahumma salli ala Muhammad, no problem. Tambah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, no problem. Yang big problem kalau tak selawat. Ini duk termenung. Kamu tak selawat ke? Duk fikirlah nak tambah ke tidak Sayyidina. Duk termenung sampai tak terselawat. Jadi kita hari ni ibu-ibu banyakkan selawat. Kalau rasa bosan, lagukan. Member pandai gendang, ambil meja ke, ambil apa-apa gendang, gedebang selawat. Supaya makin banyak selawat, makin banyak doa daripada malaikat. Yang seterusnya, yang kelima, orang yang menziarahi orang yang sedang sakit juga akan didoakan oleh para malaikat. Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Daud, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha." Tidak ada seorang lelaki yang menziarahi orang yang sakit pada waktu petang, melainkan akan keluar bersama lelaki tersebut 70,000 malaikat yang memohon ampun buat dirinya sehingga waktu pagi. Jadi kalau kita dengar ada kawan kita yang sakit tak boleh bangun contohnya, pergilah ziarah. Bila kita keluar nak pergi ziarah, maka Allah hantar kepada kita 70,000 malaikat. Bukan manusia, 70,000 malaikat. Bukan bodyguard. Bodyguard ni manusia. Manusia kadang-kadang 70,000 walaupun ramai, ada yang terlelap, mengantuk, tak jaga kita. Ini 70,000 malaikat yang tak makan, tak minum, tak tidur, celik mata menjaga kita. Jadi kalau kita nak ada bodyguard dekat dunia dan bodyguard itu malaikat, selalulah pergi ziarah kawan kita. Dan bila pergi ziarah, bawa hadiah. Jangan tangan kosong, sebab kita ziarah nak menggembirakan dia. Dan bila bawa hadiah yang kena dengan jiwa dia. Jangan hadiah yang nak mencelakakan dia. Ini tahu dah member tu sakit tenat, dibawa buku. Buku pula malam pertama di alam barzah. Terkejut member tu tengok-tengok meninggal pagi itu. Kenapa meninggal mak kamu? Terkejut dengan buku makcik bagi semalam. Sebab tu kita hari ni nak bagi yang sedang-sedang. Kalau buku kelebihan 1000 selawat, okeylah. Kelebihan 1000 zikir, okeylah. Ini dibedek malam pertama alam barzah, tenat member tu. Jadi kita hari ni bila ziarah orang, bawa hadiah semampu kita buah contohnya. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, man laqiya akhahu bima yuhibbu liyasirrahu sarwahu Allah yaumal qiyamah. Nabi bersabda, barang siapa yang membawa sesuatu menggembirakan sahabatnya, maka nanti Allah gembirakan dia pula di hari kiamat. Kita datang ziarah, bawa hadiah, member suka. Kata Nabi, kamu tunggu sekejap Kak Nak, Kak Leha, Kak Tun, nanti di syurga Allah pula gembirakan kamu. Dan Allah kalau gembirakan kita, pasti teruja. Lain daripada manusia. Kadang-kadang suami kita, ya kakak, ibu-ibu, dia janji dengan kita yang hujung bulan berperdi awak kan,
Abang cadang nak bagi jam, mana rupanya? Ni gambarnya. Kita pun tengok, Allah bang tak sabar rasa nak dapat jam. Sampai birthday kita suami bagi, bila bagi kita kecewa. Suami tanya kenapa kecewa? Sukalah, kan dah dapat hadiah jam. Tak adalah, dulu janji lain, dapat lain. Kan sama tu lain. Kan sama patternnya, sama warnanya. Memanglah pattern sama, warna sama, tapi brand berbeza. Dulu tunjuk Rolex, yang dapat Bolex. Itu yang saya kecewa tu. Rolex tu mahal awak, oi, 150,000. Abang ni kerja biasa saja, gaji 5,000 mana cukup. Allah, awak pun nak mahal-mahal, contoh. Tetapi kalau Allah berjanji nak menggembirakan kita, pasti teruja, sebab dijanjikan syurga. Syurga, kata Nabi, benda yang tak pernah didengar, benda yang tak pernah dirasa, benda yang tak pernah ditengok, itulah syurga. Bila kita masuk, wah, ini tak pernah tengok, ini tak pernah dengar, ini tak pernah rasa, mesti teruja, kata ulama, sebab syurga. Jadi kalau nak dikurniakan syurga yang membuatkan kita teruja, maka selalulah pergi ziarah kawan kita. Kita bila pergi ziarah kawan, barulah kawan suka. Aku sebenarnya dulu tak suka sangat jemaah masjid ni. Aku pun tak suka datang ke masjid. Kenapa pula? Tapi bila aku sakit, yang datang menengok aku orang masjid. Member dulu yang paling rapat, duduk bawah pokok petang-petang membawang untuk imam, tak datang tengok aku. Tapi geng masjid, bila aku seminggu tak boleh bangun, yang datang ziarah, bawa hadiah, tanya khabar, geng masjid. Member paling rapat, jangankan ziarah, call pun tak pernah. Jadi orang suka datang masjid, bergaul dengan kita, sebab bila sakit kita cakna dan datang ziarah. Jadi hari ini kalau nak mendapatkan doa daripada para malaikat, sering-sering, rajin-rajin, bila dengar kawan sahabat sakit, pergilah ziarah. Yang seterusnya, yang keenam, kata Nabi SAW, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Ibu-ibu malam ni sebelum kita nak tidur, berwuduk. Cuma ini pesanan saya, kita kena tahu beza sunat dan wajib. Kadang-kadang kita mengejar sunat, terlupa yang wajib. Wajib yang mana ustaz? Contoh malam ni kita nak tidur, suami kita biasalah, bila kita ada wuduk, masa itulah nak pegang-pegang kita, yang minta tangan. Kenapa pula abang ni? Abang nak minta maaf, pagi tadi kamu pesan nak beli toge, abang terbeli karipap. Kamu tahu abang marah, kamu tahu abang sedang marah kan? Jadi abang tahu kamu marah, jadi abang nak minta maaf. Mari tangan, nak bagi hadiah. Tak nak, saya ada wuduk, saya nak tidur dalam wuduk. Jangan begitu. Jaga wuduk sunat, taat suami wajib. Sepatutnya bagilah tangan, batalkan wuduk tak apa, nanti ambil semula, kerana mentaati suami adalah wajib. Suami nak pujuk kita bagi hadiah, ambil sajalah. Ni hadiah cincin, mudah-mudahan kamu lupa dan maafkan kesalahan abang. Tengok-tengok kita campak balik cincin tu. Kenapa kamu campak? Cincin ustaz. Sepatutnya sukalah, tapi cincin tikam, itu yang saya campak tu. Cincin tikam ni bagi yang siapa nak? Budak-budak pun tak nak zaman sekarang. La ilaha illallah. Abang-abang pun fikirlah logik sikit. Jadi kita hari ni kalau nak tidur berwuduk, cuma ingat yang wajib juga, contoh mentaati suami dan seterusnya. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, bersuci, kata Nabi, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan kerana tidur dalam keadaan suci. Bayangkan, malaikat doa kepada kita, 6 jam kita tidur, 6 jam malaikat doa, Ya Allah, ampunkan Puan Zainab binti Osman akan dosa-dosanya. Kan seronok tu, diampunkan oleh Allah sebab doa daripada malaikat.
Itu baru 6 jam Ustaz. Bayangkan kalau 12 jam tak buat subuh, lagi banyak doa daripada malaikat. Itu tak boleh pula sampai ke tengah hari baru bangun. Kenapa? Kamu lihat pukul 2 baru bangun. Makin lama tidur, makin banyak doa malaikat. Itu tak boleh juga. Itu yang saya kata, sunat dikejar, wajib ditinggal. Subuh tu wajib bangun kak. Zuhur tu wajib bangun. Jadi kita hari ni kena faham satu fiqh dipanggil aulawiyat, keutamaan, beza sunat dengan juga wajib dan sebagainya. Jadi ibu-ibu pesan ke suami kita, bang, malam ni bang, jom kita tidur berwuduk. Kita dah umur 50, banyak dosa. Kadang-kadang kalau kita minta kepada Allah, yelah kita ni bila minta tak khusyuk, main-main. Tapi ada satu makhluk bang, dia akan doa kepada kita untuk diampunkan dosa. Siapa? Malaikat. Dengan cara bagaimana? Tidur dalam keadaan berwuduk. Sebab kita ni pendosa, kita bukan Nabi. Nabi tak apalah, maksum, kita manusia. Manusia ni ada 3 tahap. Yang pertama, bila buat dosa rasa seronok, ini bahaya. Dia buat dosa rasa seronok. Yang kedua, rasa biasa, juga bahaya. Orang tegur dia, ni nak, kita dah tua tak baik mengata orang. Alah, mengata je pun, bukan bunuh. Nanti datang raya, salam-salam, cium-cium, peluk-peluk, ambil wuduk, gugul lah dosa. Benda kecil bukan besar. Allah pun faham. Allah faham, kamu yang tak faham. Yang ketiga adalah buat dosa sebersalah. Ini yang paling bagus. Buat sikit kesalahan, kesilapan, rasa sebersalah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Ini bagus kata ulama. Jadi tengok kita kategori yang mana. Kalau buat dosa rasa seronok, paling bahaya. Rasa biasa, tetap bahaya. Yang paling bagus sebersalah, itu paling bagus. Jadi kita hari ini di samping minta ampun kepada Allah dengan istighfar, solat taubat dan sebagainya, jangan dilupa kita nak juga doa daripada malaikat yang sentiasa mendoakan kita. Dan kita paling kurang istighfar. Ada masa istighfar. Kadang-kadang nak solat sunat taubat payah. Kami ni Ustaz macam-macam kekangan, tenaga lah contohnya. Nak berdiri lama tak boleh, gaut. Nak duduk lama tak boleh, puasih, macam-macam penyakit. Tapi kalau duduk lama karaoke tak apa Ustaz, hilang puasih tu. Jadi macam mana istighfar? Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Sebab orang yang banyak istighfar, kata Imam Ibn Qayyim, akan diberikan oleh Allah benda yang dia tak minta. Kita kadang-kadang tak minta pun, tengok-tengok dapat. Menang cabutan bertuah, datang program kuliah muslimat, datang nak dengar ceramah, tak tahu pula ada cabutan bertuah, tengok-tengok menang kita. Apa sebab? Banyak istighfar, Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, kita tak minta Allah bagi. Sebab apa? On the way nak ke masjid dengar kuliah, suami kita bawa kereta 180 km sejam, bapak laju. Kita pun istighfar, astagfirullahaladzim, orang tua ni nak mampus ke apa. Slow sikit bawa kereta, kau tak sampai tempat kuliah kau. Jadi bila kita istighfar, Allah ampunkan dosa. Sampai di tempat ceramah, kita tak minta nak menang cabutan bertuah, tetap dibagi sebab diampunkan segala dosa. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah orang yang menyambung saf yang kosong. Tadi orang yang duduk saf pertama, ini golongan yang nampak kosong dalam saf, segera dipenuhi. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang yang menyambung saf. Jadi ibu-ibu, nanti kalau kita solat jemaah, ada kekosongan yang ditinggalkan oleh sahabat kita, barangkali nak ke tandas dan sebagainya, maka pergilah penuhi, sempurnakan saf yang kosong. Dan bila kita nak mengosongkan, bila kita nak memenuhi saf yang kosong itu,
kena faham juga fiqhnya, iaitu jangan bergerak lebih 3 kali kerana kita mazhab Imam Syafi'i. Macam mana Ustaz? Kalau langkah 3 kali, 1, 2, 3 sampai, alhamdulillah. Tapi Ustaz kalau 1, 2, 3 tak sampai-sampai, duduk dulu sekejap. Bukan duduk, sabar dulu, kemudian sambung balik. 1, 2, 3 tak sampai lagi, duduk sekejap, sambung lagi. 1, 2, 3 tak sampai lagi. Jauh benar ke softnya? Contoh, kita duduk soft ke-5, yang kosong soft pertama. Oh gitu, 5 minit baru nak sampai. Jadi kita begitu, kerana takut kalau kita lebih banyak daripada 3 kali, batallah solat kita. Jadi kita kena penuhi. Kalau kita duduk di belakang, yang belakang dipersilakan. Kenapa bukan yang kanan? Kenapa bukan yang kiri? Sebab kanan dan kiri dah duduk soft pertama, dah ada kelebihan soft pertama. Kamu tu yang nombor 2 duduk belakang, tak dapat soft pertama, kamulah yang ke depan. Ini dia tunggu orang duduk kanan. Masuklah, la ilaha illallah, tak faham bahasa ke? Bukan dia tak faham, kamu tak faham. Dia tak apa, dah solat soft pertama, kamu yang belakang ke depan. Tapi kalau dia tak mengaji, kita mengaji, aku tunggu kamu ke depan, tak juga ke depan. Kitalah yang melangkah ke kanan atau ke kiri bagi sempurna soft tersebut. Jadi ibu-ibu, lepas ni kita nampak ada kekosongan, kita penuhi. Seterusnya adalah mereka yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Bila kita solat jemaah, imam baca Fatihah, kemudian jangan lupa untuk mengaminkan. Amin. Macam kita di Malaysia tak apa, automatically akan terungkap amin. Cuma pesanan saya, jangan lebih sangat, jangan panjang sangat. Ini tidak mengalahkan untuk imam. Amin. Terkejut tok imam. Aku tok imam ke kamu tok imam? Lebih daripada tok imam dia pun. Jadi pendek-pendek sekadarnya. Amin. Okeylah. Jangan menunjuk sangat demo tu pandai teranum dan sebagainya. Dan kita orang Melayu ni bahaya. Sebab kita patuh kepada tok imam. Orang paling patuh tok imam orang Malaysia. Ada pun negara lain kadang-kadang tak patuh tok imam. Cuma bila patuh sangat bahaya. Kadang-kadang ada tok imam, dia belajar luar negara, dia baca pelik daripada kita. Ada yang baca riwayat lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Kita pun amun. Terkejut tak imam? La ilaha illallah. Amun juga dia. Tak boleh. Tapi dia dallun. Itu riwayat. Amun tak ada. Kena amin juga. Jadi kita hari ni ibu-ibu kena bijak juga. Jangan ikut sangat tok imam tu. Tok imam tu memang dia ada riwayat lain, dipanggil qiraat. Qiraat ni yang mana Ustaz? Qiraat ni kalau ibu-ibu pernah dengar orang duk baca, kadang-kadang pelik daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dengar? Wadduha. Kalau yang pernah dengar, alhamdulillah. Ya, kalau yang tak pernah dengar, bahayalah juga. Nanti tok imam datang ke tempat kita, tok imam pula belajar overseas, Mesir. Dia kata kalau baca macam imam sini tak nampaklah belajar overseasnya, kena pelik-pelik sikit baca. Dia pun baca pelik-pelik. Wadduha. Kita dengar hilang dah khusyuk kita. Ni aku malas kalau tok imam baru ni. Apa benda yang dia baca. Kita pun bila tok imam nak keluar kita halang. Tok imam nak tanya sikit, jangan marah. Tok imam ni orang botek, orang Perak ada wadduha bunyinya. Tak ada. Kita orang sini anak Tok Bilal Haji Kamaruddin. Asal bunyi macam orang botek. Itu qiraat makcik. Oh ya ke? Ingat orang botek. Jadi kita hari ni kena belajar juga. Tok imam pun kenalah ada adabnya. Orang yang jadi tok imam dia kena ada adab. Kalau nak baca pelik daripada yang lain, dia kena maklumkan.
kepada tuan-tuan puan-puan, ayah dan ibu, malam ni cadang nak baca qiraat qalun. Malam ni cadang nak baca qiraat wash. Jadi kalau ibu-ibu dengar pelik sikit, janganlah terkejut, itu bacaan lain dalam Quran. Barulah jemaah tak terkejut dan boleh khusyuk dalam solat. Seterusnya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya yang didoakan. Ini selalulah kita dengar ustaz-ustaz pesan kepada kita. Kita kalau nak berdoa dan menjadikan doa kita lebih dekat, mustajab di sisi Allah, guna teknik ini, mendoakan juga orang lain. Saya dah amal banyak kali dah ibu-ibu, alhamdulillah dipermudahkan. Contoh, bila saya ada forum dengan ustaz tu pula hebat, kita kadang-kadang gementar juga. Apa yang saya buat? Saya doa, ya Allah, malam ni ada forum perdana dengan ustaz sekian-sekian, tolong permudahkan urusannya, kurniakan ketenangan, kelancaran, kepetahan, kelembutan, mudah-mudahan boleh bercakap dengan tenang. Sebut namanya. Kita ada poster Profesor Madya bin Jadi bila saya doakan dia tanpa pengetahuan dia, dia lancar, saya pun lancar. Jangan pula kita, kalau doktor nak tahu, doktor boleh lancar cakap malam ni sebab doa saya lah, saya yang doakan. Jangan begitu pula, senyap-senyap mudah ada. Jadi kita kalau nak lebih diberkati, nak lebih dimustajabkan oleh Allah, doa sahabat kita tanpa pengetahuan dia. Kita dengar kawan kita susah, dengar cerita kat anak pun susah ya. Tak apalah, sama-samalah kita doakan dia. Jadi bila mana doakan dia, apakah Nabi bersabda? Kata malaikat, bagi kamu jua apa yang kamu doakan. Kalau kita doakan sahabat kita sihat, kata malaikat, kamu pun sihat. Kalau kita doakan anak jiran kita berjaya, anak kamu pun berjaya. Kalau suami dia naik pangkat, suami kamu pun naik pangkat. Itu kalau kita berdoa dan menyebut nama kawan atau sahabat tanpa pengetahuan mereka. Jadi doa ni ibu-ibu, pastikan selit doa, nama, kawan, jiran dan sebagainya. Jangan kedekut doa. Ada orang kedekut, saya bukan tak nak doakan dia Ustaz, takut dia lebih daripada saya. Nak doakan dia cantik, takut lagi cantik daripada saya. Jadi macam mana? Doalah, ya Allah tolong cantikkan dia, ya Allah, aku ni iri hati menengok kecantikan dia. Muka umur 70 nampak macam 50, dengki, lagi berdoa, ya Allah mudahkan dia, ya Allah cantikkan dia, sihatkan tubuh badan dia. Barulah Allah cantikkan kita juga. Esok datang tengok-tengok, Masya Allah, kamu lain muka kamu ya lihat. Dulu tua nampaknya, sekarang mudalah pula. Barulah ada keberkatan. Sebab apa? Mendoakan kawan kita yang lain. Seterusnya, orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Nabi bersabda, tidak satu hari pun di mana paginya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat. Pertama mendoakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak, dan yang lainnya, ya Allah, hancurkan harta orang yang kedekut. Hadis riwayat Bukhari juga Muslim. Jadi ibu-ibu, kita setiap hari akan ada malaikat mendoakan kepada kita. Kalau nak doa yang baik-baik belaka, banyakkan sedekah, banyakkan infak. Macam ibu-ibu ni saya tengok wajah tahu dah, ini semua wajah-wajah yang suka sedekah. Ustaz tahu mana? Tengoklah muka masing-masing bercahaya semua. Oh, Masya Allah. Yelah Ustaz, bawah lampu. Betul juga. Jadi ibu-ibu ni wajah bercahaya. Saya tengok masuk tadi, Masya Allah, tenang menengok ibu-ibu. Sebab suka sedekah. Cuma kita masuk bulan Rejab, satu bulan yang disebutkan dilipat kali gandakan. Bukan hanya dosa, bahkan pahala. Jadi kalau kita di bulan ini, mungkin sebelum ini lalu tabung bagi 10, cubalah kalau ada rezeki bagi 20.
Sebab bulan ini dilipat kali gandakan dosa dan juga pahala kita. Maka bulan ini kena banyak buat kebaikan, tinggal terus kejahatan. Lagi-lagi bulan Rejab. Macam kita nak masuk Ramadan kelak lagi sebulan lebih. Dia bulan Ramadan ni dia macam raja. Dan bulan Rejab juga Syaban dia gerbang. Macam kita kalau nak jumpa raja dekat istana, kita akan masuk beberapa gerbang pintu istana. Ustaz pernah masuk ke Ustaz? Tak pernah juga, orang cerita. Orang cerita kita kalau nak jumpa raja di balai rong istana, banyak gerbang yang perlu kita lalui. Mula-mula gerbang pertama Rejab, gerbang kedua Syaban, ketiga baru jumpa raja iaitu Ramadan. Jadi orang yang nak jumpa raja, dia akan persiapkan, dia akan perkemaskan pakaian, dia akan perelokkan minuman juga makanan sebab nak jumpa raja. Ada orang jumpa raja, jumpa pemaisuri pakai kain batik koyak belah belakang. Ada? Tak ada. Kalau ada, sanggup ditukar. Cantik pula kamu pagi ni nak jumpa raja bang. Takkan nak pakai baju kelawar pula jumpa raja. Terkejut raja nanti. Jadi begitulah kita nak jumpa raja segala bulan Ramadan, maka persiapkan pakaian. Kalau sebelum ni telekong kita tak berapa kemas menutup badan kita makin hari makin besar. Tapi telekong kita makin kecil, nampak tubuh badan. Tok Imam tengok lupa hafalan. Jadi bagaimana? Besar pergi dekat Giant, pergi dekat Tesco, awak nak ke mana? Beli telekong nak masuk Ramadan. Ramadan ni cadang nak ke masjid. Ramadan ni banyak lelaki. Takut orang lelaki tengok saya memanglah muka 60 tapi badan 40. Contoh. Jadi beli telekong yang luas, yang selesa untuk beribadah. Elokkan makanan minuman kita. Sebab masuk Ramadan kita nak banyak doa. Pagi, petang, siang, malam nak doa pada Allah, diampunkan dosa. Tapi tengok-tengok Allah tak makbulkan. Sebab apa? Makanan haram, minuman haram. Kan Nabi sebut dalam hadis, ada orang berdoa pagi, petang, siang, malam, tak dikabulkan Allah. Rupanya makanannya haram, minumannya haram. Jadi kita masuk bulan Rejab ni, perbaiki segala aspek. Pakaian, minuman, makanan, kehidupan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur. Jumpa Syaban, jumpa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Amin. Jadi ibu-ibu banyakkan sedekah. Lagi-lagi bulan Rejab, sebab sedekah ini panjangkan umur. Nabi sebut, kalau kamu nak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, falyasil rahimah, maka sambungkan silaturahim dan juga bersedekah. Kerana bersedekah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Kalau ibu-ibu nak masuk Ramadan kelak, nak solat tarawih macam member lain 20 rakaat contohnya, supaya sihat, bugar, ikhtiar lain, banyakkan sedekah. Lagi-lagi bulan Rejab, Syaban, apatah lagi Ramadan, bertambah lagi. Sebab orang yang banyak sedekah, Allah kurniakan kesihatan. Kalau yang kurang baik menjadi baik, kalau yang dah baik semakin baik. Kadang-kadang kita telan ubat tak sihat. Makcik ni Ustaz macam-macam penyakit. Buah pinggang ada, darah tinggi ada, kencing manis ada, kencing member pun ada Ustaz. Jadi macam-macam penyakit makcik ni. Macam mana? Berubatlah makcik. Dah berubat, dah telan ubat, tak sihat-sihat. Cubalah makcik pergi sedekah banyak-banyak. Mudah-mudahan sihat. Satu hari ada orang jumpa dengan Imam Mubarak, Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak ini tok guru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari hebat ke tidak? Hebat. Ni tok guru lagi hebat. Orang jumpa dengan Imam Ibnu Mubarak, bertanya kepada dia, wahai Imam, saya ni macam-macam penyakit, sakit lutut, macam mana nak sihat? Berubatlah. Dah berubat, tak juga sembuh. Begini, cuba kamu pergi ke satu kawasan yang tiada air sumbernya, maka kamu buatkan perigi, niatkan di hati, selagi mana air itu digunakan oleh penduduk di situ, mudah-mudahan luka di lututmu sembuh. Dia pun tanpa cakap banyak pergi cari tempat yang tak ada air, buat perigi. Sebab orang kalau dah sakit tenat, sakit teruk, apa yang disuruh akan dibuat. Dia pun cari, jumpa, dia buat perigi, niatkan di hati, mudah-mudahan selagi mana air ini digunakan penduduk di sini,
luka lututku sembuh, tengok-tengok sembuh dengan fadilat kelebihan bersedekah. Jadi ibu-ibu kebanyakan sedekah, niatkan juga untuk ibu dan ayah yang sudah tiada di sisi kita. Sebab orang yang sedekah ini ada satu petikan ataupun makalat yang membicarakan tentang orang yang bersedekah. Disebutkan dalam satu perkataan, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Sedekah yang kita keluarkan ini akan berkata kepada kita. Contoh duit yang kita masukkan ke dalam tabung tadi akan berkata kepada kita. Pertama, kunta harisi fal'an kuntu harisaka. Wahai Tuan, dulu Tuan menjaga saya sampai pening kepala. Kita ni banyak duit lah bang, nak simpan kat mana? Kalau tak disimpan, diambil orang, diskema orang. Pening kepala lah bang, duit banyak ni, nak simpan mana ya? Tetapi bila mana kata duit kamu infakkan aku di jalan Allah, tiba gilirannya aku pula yang menjaga kamu. Bila kita banyak sedekah, banyak berinfak di jalan Allah, tenang kita. Betul lah bang kata Ustaz, kalau banyak sedekah hidup tenang. Dulu duit banyak, pening kepala, pagi petang siang malam takut diambil orang. Tapi sekarang bila banyak kita sedekah, tenang pula, sebab duit yang jaga kita. Jadi ibu-ibu kalau yang banyak duit pening kepala, tak nak bagi pening, sedekah ke saya, InsyaAllah hilang sengsara di hati. Yang kedua, kuntu saghirah fakabbartani. Dulu aku kecil nilainya kata duit. Orang zaman sekarang ibu-ibu kalau tersepak, terserempak duit RM1, orang buat dia. Yang ambil ada, yang tak ambil pun ada. Kamu tak ambil ke dek duit RM1 depan mata kamu? RM1 nak buat apa mak? Contoh. Sebab bagi mereka RM1 tak ada nilainya. Tetapi kata duit, bila mana kamu masukkan aku ke dalam tabung, walaupun RM1 pada mata manusia kecil, tetapi nilaiku sudah menjadi besar di sisi Allah. Jadi ibu-ibu banyakkan sedekah. Cuma jangan bagi RM1. Kenapa bagi RM1? Kalau masuk jadi besar. Jangan begitu, salah faham pula. Yang ketiga, kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulu aku menjadi musuh kepada engkau, sekarang aku telah menjadi kekasih. Kata duit, sebab aku bergaduh, kamu adik-beradik, sanak saudara tak bertegur siapa, tak bertemu mata, sebab duit, harta pusaka. Maka kata duit, bila kamu banyakkan sedekah kepada jalan Allah, aku menjadi kekasih. Dulu betul lah Ustaz, saya dengan adik-beradik saya tak bertegur mata, tak bertegur siapa, sebab harta pusaka. Tapi lepas bincang elok-elok, tak nak gaduh-gaduh, ginilah, kita bagilah tanah ni ke pondok, mana-mana masjid untuk digunakan, dan mudah-mudahan pahalanya masuk ke dalam arwah ibu dan ayah kita. Sekarang kami adik-beradik balik kampung, bertegur mata, bertemu mata, bertegur siapa? Okey je Ustaz. Apa sebab? Kerana infak. Yang keempat, kuntu faniyah fa abqaitani. Kata duit, dulu sifat aku ni tak kekal, tapi bila kamu sedekah, kekal. Dulu masa kita kerja, mungkin ada ibu-ibu yang dulu kerja sekarang pencen. Dulu Ustaz gaji saya RM9,000. RM9,000 tak kekal, hujung bulan tinggal RM2,000, RM7,000 bayar komitmen kereta, rumah, anak sekolah dan sebagainya. RM2,000 pun duit makan minum, tengok-tengok tinggal RM5. Itu pun tak boleh keluar sebab wajib. Kena ada paling kurang RM5 dalam beg. Ini kalau tak wajib Ustaz, dikeluarkan juga RM5 beli top up tu. Apa sebab? Kerana tak kekal. Tapi bila mana kita ada lebihan rezeki RM2,000, ambil RM100 tak apa bang. Abang 50 pencen, saya 50 pencen 100, kita bagi tiap-tiap bulan ke anak yatim contohnya, kekal menjadi milik kita. Dan yang kelima, kuntu qalilah fakasartani. Dulu aku nampak sedikit dari segi jumlah, sekarang aku nampak banyak setelah infak di jalan Allah. Jadi antara perkara amalan yang akan didoakan malaikat, orang yang selalu infak di jalan Allah. Yang seterusnya,
Orang yang makan sahur pada puasa, kita nanti nak masuk bulan Ramadan, pastikan keluarga kita, anak-anak contohnya, bangun bersahur. Macam kita tak apa, memang senang nak bangun sahur, memang senang nak makan sahur. Anak kita, cucu kita yang kecil, kejut dia, dek makan sahur, paling kurang minum air tak apa dah, jamah satu biji kurma tak apa dah. Sebab orang yang makan pada waktu sahur didoakan oleh malaikat. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Tabrani. Jadi ibu-ibu, bangun sahur, kejut suami, kejut anak, kejut cucu, supaya mendapat doa daripada malaikat. Seterusnya adalah orang yang solat berjemaah pada subuh juga asar. Solat lain tak ada ke Ustaz? Ada hadis yang lain. Ini hadis kita bicara asar dan subuh. Kenapa asar dan subuh kata Nabi? Sebab subuh dan asar antara waktu yang sukar untuk solat berjemaah. Kalau subuh pagi buta, macam sekarang tak apa, 6 subuh. Dulu 5.50 awal benar. Jadi kadang-kadang nak bangun awal, orang yang tak biasa jadi payah. Sebab itu orang yang tidak Islam, musuh kepada Islam, dia cukup takut kalau kita solat subuh berjemaah macam solat Jumaat. Kalau dia bangun pagi-pagi tengok IG, orang Islam paling kaya dekat dunia, orang Islam paling sadar dekat dunia, dia tak takut. Tapi kalau dia buka IG, solat subuh berjemaah macam solat Jumaat, dia cukup takut. Sebab orang yang solat subuh berjemaah, dia sudah menjadikan Tuhan nombor 1, nafsu nombor 2. Bila Tuhan nombor 1, nafsu nombor 2, dia takut kayanya orang Islam itu kaya yang bantu agama Allah, suka sedekah. Kalau Tuhan nombor 1, nafsu nombor 2, dia takut sadarnya lelaki itu sadar yang bantu agama Allah ketika peperangan dan sebagainya. Jadi kita hari ini nak melatih nafsu kita ibu-ibu supaya cenderung ke arah kebaikan, antaranya bangun subuh berjemaah. Kalau suami kita tak pergi ke masjid, mungkin ada kekangan masa, kekangan tenaga, kita solat belakang dia. Bang, cantiklah abang pun tak ke masjid lah, sebab abang tak berapa sihat kan. Tak apalah, kita solat jemaah sama-sama di rumah. Siapa imam? Abang lah imam, takkan saya pula. Asyik abang je, kamu lah pula. Mana boleh. Kita lah makmum, dia lah suami sebagai tok imam. Cuma kadang-kadang suami kita ni biasalah, dia takut. Saya Ustaz bukan tak nak jadi tok imam belakang isteri saya. Isteri saya Darul Quran. Abang, saya Darul Ihsan je Ustaz. Tak ada apa-apa yang ingat. Tak, Darul Ihsan pun tetap akan jadi imam kepada isteri di belakang. Jadi orang yang solat berjemaah subuh dan asar, maka orang ini akan dapat doa daripada malaikat. Juga solat-solat yang lain, jangan hanya asar dan juga subuh. Zuhur pun dituntut juga. Cuma zuhur ni kadang-kadang payah sikit. Macam kita kalau yang bekerja, boleh juga solat jemaah di office. Kalau balik nanti asar, maghrib, isyak, solat di rumah kalau ada kekangan masa dan tenaga. Jadi solat fardu ini, subuh dan juga asar, malaikat mendoakan dia. Dan kita juga sebagai perempuan, kadang-kadang nak ke masjid banyak halangan, solat di rumah. Yang dituntut solat jemaah adalah suami kita. Jadi ibu-ibu di rumah pesan ke suami, abang, orang dah azan maghrib, awak pergilah solat maghrib berjemaah, awak tu lelaki. Awak tak pergi pula. Saya tak pergi sebab perempuan. Padahal bukan sebab perempuan, dia nak tengok drama jam 7 sampai jam 8 tu sebenarnya. Tu jadi tak pergi tu. Tapi kalau tak ada drama, dia pergi juga. Jadi kita hari ni tak apa orang perempuan. Tapi kalau tak ada komitmen, saya Ustaz dah pencen tak ada buat apa, pergilah ke masjid solat jemaah. Cuma suami, dia dituntut dalam agama untuk berjemaah. Jadi bila kita tunaikan amalan-amalan yang telah saya katakan tadi, dalam beberapa amalan, paling kurang kita usahalah ibu-ibu ya, untuk adakan 2, 3, 4, 5 dan selebihnya pun tak apa, supaya mendapat doa daripada malaikat.
Ini kerana saya katakan pada permulaan tadi, kita nak doa selalu daripada orang baik, doa selalu daripada para malaikat. Dengan manusia selalu kita dapat. Lagi-lagi bila Tok Imam doa, semua amin. Itu untuk kita belaka tu. Tapi yang jarang orang dapat doa daripada malaikat. Sedangkan doa daripada malaikat, doanya mahal, dikabulkan oleh Allah. Jadi jom sama-sama kita usaha, saya dan juga ibu-ibu, untuk kita mendapatkan doa daripada malaikat dengan melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah ibu-ibu, apa yang baik marilah sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti agak macam biasa lah.